لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون واعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kelima daripada sifat ma'ani itu sama. Kata musannif rahimahullah ta'ala, yang kelima daripada sifat ma'ani itu sama. Artinya mendengar. Maka adalah mendengar Allah Ta'ala tiada dengan telinga. Adapun makna sama Allah Ta'ala itu iaitu sifatun yang kashifu bihil mawjudatu. Takshifu sifatun takshifu biha yang kashifu bihi ke biha. Oh, bihi biha patutnya biha. Sifatun yang kashifu biha biha sifatun yang kashifu bihal mawjudat. Syukur itu Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dia masih memberikan kelangsungan hayat boleh hidup atas muka bumi ini lagi. Alhamdulillah, dia beri kita Islam, iman, dapat Islam sejak lahir lagi dari mak ayah kita. Alhamdulillah, dapat kita dengan limpah kurnia dia dibesarkan dalam keadaan mudah untuk taat
tinggalkan larangan dia, ikut suruhan dia. Alhamdulillah, dia beri kita kelobaan untuk belajar, untuk ilmu, khasnya mengenal dia. Alhamdulillah, dia beri kita tak jemu-jemu nak belajar, nak ambil faham daripada perkataan ulama, tunjuk ajar daripada Quran, hadis, untuk benar-benar tauhid kawan ta'ala. Alhamdulillah, dia beri kita dapat jemaah, dan insyaAllah manfaatkan seterusnya peluang kita untuk berada di sini meneruskan bacaan daripada kitab Syarah Usul Tahqiq. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima daripada sifat ma'ani itu sama. Jadi seterusnya kita nak bicara ni adalah sifat lain daripada 4 yang asas kita belajar. Itulah kalau tertib kita sebut tu, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Yang 4 ni adalah antara kaedah pengarang kita sebut awal, 4 sifat yang tak dapat tidak mesti ada. Dengan keputusan yang kita dah buat, semua makhluk ni adalah natijah daripada af'al Allah Ta'ala. Bila Allah dia buat, tentu sabit, tak dapat tidak. Akal pasti mengiktiraf bahawasanya sabit pada Allah Ta'ala ni 4 nama, ataupun dengan bahasa lain 4 sifat ni, bila dia buat aja mesti ada kudrat, dia buat aja mesti ada kehendak, dia buat sabit ilmu. Tentulah untuk mensabitkan ketiga-tiga sifat ni, kudrat, iradat, ilmu, tentu sabit hayat. Itu kaedah penaklukan akal. Adapun nas bicara dah, jadi tak ada bercanggah langsung antara apa pengarang kita sebut kudrat, iradat, ilmu, hayat. Itu juga sekala ulama yang telah buat rumusan dalam bab ini. Bahkan dia sebut tu berdasarkan sekuens berfikir tepat pula dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW membuktikan memang sabitnya Allah Ta'ala ni bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, macam mana kita dah belajar lepas. Bahkan di atas saranan suruh berfikir yang ada dalam Quran, datangkan pula dalil akal supaya menyambut atau istilahnya patuh, ikut, menyambut, menyahut seruan perintah Allah Ta'ala supaya jadi orang yang berfikir, berakal. Gunakan akal tu untuk memahami sifat yang memang sabit dalam Quran hadis. Lepas tu pula gunakan akal pula untuk boleh ada daya fikir, membuktikan memang benarnya sifat yang disebut dalam Quran tu bukan saja disebut, dihafal, diimani, tapi memang boleh ditaakulkan, boleh difikirkan. Memang sebenarnya tak mungkin untuk sifat tu ditolak sama sekali. Khasnya atas kita bicara 4 yang lepas. Jadi nak sambung ni sama, basar, kalam. Jadi 3 sifat ni adalah antara sifat yang kalau kita hanya berfikir dengan akal semata-mata untuk mensabitkan sifat ni, dia tak sekuat kita mensabitkan 4 sifat yang lepas. Ini kalau sebut atas dasar berkeupayaan berfikir, 1-3 sifat ni dikemudiankan dari segi tertib sebut kudrat, iradat, ilmu, hayat. Ada tertib sebut dengan hayat, ilmu, iradat, kudrat, berbanding dengan sama, basar, kalam. Bukan nak kata sifat sama, basar, kalam ni ternafi pada orang salah, bukan gitu. Tapi nak bandingkan antara dari segi kekuatan berfikir untuk mensabitkan dengan akal, untuk dengan pastinya menyatakan dan i'tiqad dan kebolehan menerima dengan berfikir 4 sifat terdahulu, kudrat, iradat, ilmu, hayat ni kepada khasnya Allah Ta'ala, berbanding dengan sama, basar, kalam ni. 4 ni memang tak boleh dinafi sama sekali, tapi nak sabitkan dengan berfikir. Sama, basar, kalam ni dia tak sekuat kudrat, iradat, ilmu, hayat. Satu dia dikemudiankan.
Cuma sama basar kalam ni dia jadi kuat balik pasal apa? Pasal kita beriman dengan Quran melalui riwayat, penceritaan, perkhabaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah antara rumusan dia, sifat besar dia yang kita bicara ni sama basar kalam. Rasulullah cerita, Quran cerita, satu kita iman, satu kita pakai, satu kita i'tiqad. Sikit misal untuk kata kekuatan 4 ni dengan sama basar kalam ni, dua kedudukan kaedah berfikir yang berbeza. Ini kita sebut atas kaedah berfikir. Contoh, kalau tak ke orang Ta'ala pun, kita kata bangunan ni mesti ada orang buat, takkan jadi sendiri. Tak ada tu mestilah ada buat. Cuma atas kita bicara bangunan ni bukan Tuhan, tak payahlah cerita kidam bakok mukhalafah lil wadis sekian bin nafsi wa daniyah. Tapi atas bicara ni kita dah bicara kudrat iradat ilmu ayat 4 tu dengan sama basar kalam. Yang buat bangunan ni hidup ke? Takkanlah dia buat bangunan ni mati. Boleh. Yang buat bangunan ni dia ada ilmu kena buat ni. Kita kalau tak kerti buatlah tengok. Dua lah. Yang buat bangunan ni memang ada kehendak dia nak buat ke masa dia buat tu. Mestilah ada kehendak, mana mau jadinya. Ada kederat dia nak buat. Okey, tu 4. Tanya hal ni pula. Yang buat bangunan ni dia peka ke dia tu? Mana tahu? Iya ke? Dia bukan arahan dia yang buat, bukan dia terima arahan. Boleh tak kalau dia peka dia buat bangunan ni? Si peka tak boleh buat bangunan? Boleh. Jangan mengepek tu kata tak kuat, tu kata tak kuat. Boleh? Betul kan? Mesti ke yang buat bangunan ni mendengar? Mesti ke? Mendengar ada soalan. Mesti ke yang buat bangunan ni hidup? Mesti ke yang buat bangunan ni mesti ada pengetahuan? Mesti ke yang buat bangunan ni ada kehendak? Siapa tolak tu tak apa, memang bengok tu. Mesti ke yang buat bangunan ni ada kudrat? Yang tu yang nisbah kita kata mesti tu ni bangunan, ni alam ni. Ya Qadir, Ya Alim, Ya Hayyu, Ya Murid. Kalau kita sebut atas itu kan la ilaha illallah, insya-Allah. Baik, mesti kan yang buat bangunan ni mendengar? Kalau tak mendengar tak boleh buat bangunan. Mestikah yang buat bangunan ni bercakap? Ada kebolehan bercakap? Perlu ke kemahiran bercakap untuk buat bangunan? Perlukah yang buat bangunan ni melihat? Ada tak? Kalau nisbah makhluk lah, ada tak yang buta boleh buat bangunan? Macam kurang sikit lah tak? Tapi ada tak orang buta masih boleh buat, masih boleh membuat sesuatu yang tak perlu penglihatan? Boleh? Boleh. Jadi mestikah yang buat sesuatu tu ada penglihatan? Tak kuat. Tak kuat. Dia tak kuat tu lah. 3 ni kemudian kan. Betul kita dah sabitkan ke orang Ta'ala sama basar kalam ni pasal apa? Pasal nas. Kalau nak sabit dengan berfikir, memang dia akan sebut nanti dalil akal dan nakal. Tapi kekuatan dalil akal tu dengan contoh saya bagi, dengan saya soal kemestian tu, sama basar kalam tu tak sekuat kudrat iradat ilmu hayat. Wujud mesti, cuma kidam bakok mukhalafah lil wadis sekian bin nafsi wahdaniyah, itu tak sembah masa kita bukan bicara nisbah buat bangunan ni, kita bukan bicara buat ketuhanan. Tapi kalau buat ketuhanan mesti wujud, mesti kidam, mesti bakok, mesti dia tak sama kita, dah dia ilah.
Dan mestilah dia tak hajat pada sesuatu. Lagi nisbah Tuhan pula, mestilah dia yang macam tu. Pasal kita nak kata ilah ni memang satu. Dan terbuktilah kalau ada dua pun jahanam, dua pun tak munasabah untuk difikirkan. Kemunasabahan ada dua pencipta di atas makhluk, yang setiap makhluk ni satu. Yang tu kalau bab ketuhanan sabitkan tentang salbiah tu. Tapi atas kita bicara ni ma'ani empat tu, tu memang tak boleh nafi sama sekali. Sama pasal kalam ni, kekuatan ni tak semacam empat tu. Satu, kalau dalam kitab-kitab yang dihafal, dibelajar mengikut kaedah-kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah ni, disebut apa? Wasam'u wal basaru wal kalamu. Sudah sebut. Allahumma salli ala wa amma burhan sama basar wal kalam. Baik. لا والسمع والبصر والكتاب والسنة والكتاب والسنة. Nak sabitkan Quran, nak sabitkan sama basar ni Quran sunnah. Maksudnya apa? Dengan akal tak kuat. Jadi bila akal tak kuat, kita pun sebut akal ni pasal rujukan besar dia Al-Quran wa sunnah. Bila akal tak kuat, tengok dalam Quran sunnah ada, satu isbatkan juga sama basar kalam ni ke Allah Ta'ala, walaupun keupayaan berfikir tu tak kuat. Itu yang kudrat, iradat, ilmu, hayat tu macam mana? Yang tu akal memang kuat, memang dah dibukti pun dengan apa kita dah baca, memang sabit dengan Al-Quran wa sunnah wa ijma' wal qiyas. Memang sabit bahawasanya sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat tu sabit ke Allah Ta'ala. Okey. Itu awal lah untuk sebelum masuk pada sama pasal kalam. Sikit juga lagi. Dah sama pasal kalam, melihat, mendengar, berkata-kata, Allah Ta'ala membau tak? Allah Ta'ala ada bau tak? Nah, dia mendengar, dia melihat, dia berkata-kata. Kan sebahagian daripada ciri kesempurnaan ni membau, menghidu, untuk menyentuh, istilahnya sentuhan. Allah Ta'ala ni ada ke sifat sentuh ke dia? Sifat sentuh tu maksudnya dengan sifat sentuh ni akan ada kebolehan dia untuk mengenal pasti sejuk, panas, ni kasar, gebu, lembut, licin, kesat, halus, kasar. Dengan tu dia boleh, dia bukan akan ada pada dia untuk ada kemampuan untuk mengenal pasti perkara ni. Itu sentuh. Dia ada tak sifat bau, menghidu. Dengan tu wangi, busuk. Bau, segala jenis bau ni akan sabit kat dia. Begitu juga ada tak sifat rasa kat dia. Rasa tu dengan mana? Manis, masam, pahit. Ada tak kat dia? Munasabahnya ada tak? Tak munasabah. Untuk Allah Ta'ala dia tak adalah bau, tak adalah kat dia tu wangi, busuk. Tak ada. Dia tak tahulah wangi busuk tu, tak ada lah sabit kat dia. Dia tahu. Mesti. Untuk dia bau lah. Munasabah dan melihat, mendengar, bercakap. Munasabah. Saya tanya munasabah. Ni kita belajar ni apa? Kita dah belajar ta'akul. Belajar ta'akul. Munasabah tak munasabah? Patutnya munasabah. Dan kalau tak ada bau, macam okey, tak boleh membau. Orang lain semua bau busuk, tak bau macam
Makan tak rasa pedas masak, tapi jadi chef macam. Kan masalah. Kalau dapat bini dia tak ada rasa. Tak ada rasa manis masak pahit. Agak-agak kalau dia masak macam mana opel. Ini kita cerita tak makhluk lah kan. Kalau kata Tuhan dia buat makhluk ni, dia tak ada rasa tu. Dia buat apple, durian contohlah kan. Apa je rasa semua. Pasal apa? Dia tak ada rasa. Ada tak rasa pada dia? Patutnya ada. Disebab berfikir, patutnya ada. Soal untuk ada tak pada orang Ta'ala? Kalau ada tu, kenapa tak ada sumu, bau, zuku, rasa, masu, sentuh? Kenapa tak kata sifat tu pada orang Ta'ala? Kalau disebut bahas, memang ada pembahasan ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. 3 sifat khas ni atau bahasnya disebut sifat idrak. Idrak, alif dal ra alif kaf. Kalau dalam matan jarah disebut fahallahu idrakun aula khulfu. Fahallahu idrakun aula khulfu. Ada tak sifat idrak ataupun tidak? Memang kita kira bilang kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ada idrak. Ada idrak. Tak ada. Jadi kaedah kita atau kaedah Abazah Ansyari, yang tu yang kuat sekali lah. Tak bilang sampai idrak. Dia kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Betul? Habis ya? Habis ya? Idrak tak ada. Jadi idrak ni apa? Idrak ni adalah sifat yang dengan sifat itu Allah menghidu, Allah merasa, menyentuh. Munasabah akal ada. Satu ulama bahas tu. Tapi kalau tengok dalam Quran ada tak? Dalam Quran atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam Quran misalnya, kalau sebut terjemahlah Quran Arab kita tak mana ya. Allah Ta'ala maha menghidu lagi maha menyentuh. Ada bisa dengar tak? Ada. Allah Ta'ala maha merasa lagi maha menghidu. Ada? Tak ada. Tak ada. Bila tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, walaupun akal menerima munasabah dia, munasabah tu akal boleh menerima. Macam mana? Kita tak sebut secara khas sifat ni kau salah. Tak? Itu kaedah kita. Kaedah ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Nak sebut apa? Nak sebut secara khas tak dalam sifat dulu. Satu, bahas dia kalau ma'ni ni tak kat 7 ya. Sama, basar, kalam, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Sama, basar, kalam. Idrak tak sebut pasal tak ada langsung disebut dalam Al-Quran, hadis, mana menghidu, menyentuh, merasa ni dengan istilahnya idrak ni secara khas difokus, disebut, dinisbah ke orang Ta'ala. Tak ada. Bila tak ada, satu tak dibilang dalam sifat ma'ani ni sifat idrak tu atas pendapat yang paling kuat mengikut kaedah ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Untuk sifat ni ada tak ada? Atas kaedah juga mengikut kaedah ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Di atas kata akal menerima munasabah sabitnya sifat ni. Pasal tu sebahagian sifat kesempurnaan. Jangan ditidakkan sifat ni pada Allah Ta'ala, tapi sebut nama khas kepada Allah Ta'ala, kita tawakuf. Itu istilah. Apa tawakuf ni? Kita tak sabitkan dengan sebut, tapi kita sabitkan dengan i'tiqad. Mesti pada Allah Ta'ala segala sifat kesempurnaan. Antaranya menghidu, menyentuh, merasa. Tapi nak sebut secara khas, kita tawakuf untuk sebut sifat ni khas pada Allah Ta'ala, tapi dalam masa yang sama i'tiqad mesti pada dia sifat kesempurnaan, tapi tak sebut nama khas sifat tu Allah Ta'ala. Pasal kaedah kita, segala sifat dan nama Allah Ta'ala kita tak reka sendiri. Nama Allah Ta'ala dan sifat-sifat dia tawakuf. Satu, kalau kata sifat tu, sekalipun sifat
sifat kamalat. Sebahagian daripada sifat kesempurnaan itu adalah kebolehan menghidup, menyentuh, merasa. Tapi oleh kerana tak datang nas menyebut tentang sifat tu, kita tak sebut secara khas, tapi tak dinafikan sifat tu ada Allah Ta'ala. Itu kaedah kita. Yang dalam kita akidah bicara fahallahu idrakun aula khulfu wasahal qaumu inda fihi alwaqfu. Dan telah mengesahkan sebahagian daripada ulama ahli sunnah wal jamaah ni yang kata dalam masalah idrak ni waqfu, tawakuf. Tawakuf ni maksud dia tak bilang secara khas, tapi sabitkan sifat ni kepada Allah Ta'ala. Siap. Pasal apa nak sebut tu? Pasal atas nak kata kaedah berfikir. Tak sebut ni kaedah berfikir. Pasal kita bicara dalam bab ni dalil nas Quran pun kita pakai, akal pun pakai, tapi nak menunjukkan apa disiplin dia. Kalau dengan akal tadi sama basar kalam, akal tak kuat nak sabitkan ke Allah Ta'ala, tapi Quran ada, hadis ada sebut gitu, pakai sebut, bahkan wajib i'tiqad sabit sama basar dan kalam pada Allah Ta'ala. Walaupun kekuatan akal nak sabitkan tiga sifat ni tak kuat. Sebut sifat membau, merasa, menyentuh, merasa, pasal apa? Di atas munasabah mendengar, melihat, berkata-kata, takkanlah tak membau, merasa dan menyentuh. Di atas akal berfikir macam tu, tapi bila rujuk kat nas tak ada. Kita tawakufkan sifat ni daripada disbah ke Allah Ta'ala ataupun sebut nama dia. Walaupun ada ulama yang sebut dengan istilah idrak, tapi kalau ikut jumhur kata tawakufkan dia. Siap. Itu kalau sebut sifat ni Allahumma salli wa sallim ala sifat apa lagi? Itulah antara sifat kesempurnaan pun. Takwin tadi. Takwin antara yang bahas juga takwin. Takwin ni apa pula? Takwin ni kalau ikut kaedah kita, jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah sebut, dia satu sifat untuk menghuraikan kudrat. Takwin maksudnya sifat menjadi, maksudnya perbuat dengan kudrat yang ada pada Allah Ta'ala. Apakah fi'il dia yang dia buat daripada kudrat tu? Dia khaliq, dia al-bari, dia al-musawwir, dia al-jabbar, dia fa'alun, dia khallaq, dia ghafur. Nak hurai kan kudrat tu. Atau masyhur sebut ulama juga atas nama sifat, atas nama sifat memada sebut kudrat. Perincian kudrat tu yang tu takwin. Tak sebut takwin ni satu sifat khas, sifat takwin tak. Itu kaedah yang ada dalam kaedah kita lah. Kita pergi jauh sikit lah tu kan. Tujuan nak sebut tu nak bicara sama pasal kalam je, tapi nak sebut kenapa sifat ni disabitkan ke Allah Ta'ala. Saya nak tambah ini. Nak sambung tadi duduk melengung cari ni. Kalau makan, kena makan. Ada sifat makan tak? Sifat makan. Itu fi'il. Okey, PL. Tak ada tak? Sebab fi'il. Sifat makan lah. Kenapa? Fi'il ni berhajat kepada. Saya tanya, ada tak ada? Ada. Tak ada. Kenapa? Makan ni dia lapar. Makan ni lapar. Bukan sifat kesempurnaan. Boleh faham ke? Membau, menyentuh, merasa ni sifat kesempurnaan. Ada sifat makan macam? Ada sifat lupa macam mana? Subhanallah. Sifat makan, subhanallah. Ada sifat letih, yang sifat letih. Subhanallah. Mengapa? Itu bukan sifat kesempurnaan. Tuhan dia masih sempurna. Sifat makan, sifat minum. Ini sifat apa? Sifat duduk, Subhanallah. subhanallah. Sifat turun naik,
Alhamdulillah, pandai pun. Untuk yang golongan sesat kata Allah turun naik tu macam betul yang kita bicara tu, tu ada kelaingan dia tu. Pasal dia mensabitkan sifat tu pada Allah Ta'ala kan. Baik, di atas tak munasabahnya sifat tu pada Allah Ta'ala, akal tak menerima konsep tu pasal bercanggah dengan sipir, bercanggah dengan berlaku kontradaksi, berlaku percanggahan antara mukhalafah lil hawadis, bercanggah dengan qiyam bi nafsi. Sifat-sifat tu kalau membau, menyentuh, merasa ni, dia tak sampai tahap bercanggah dengan prinsip kesempurnaan Allah Ta'ala. Satu ada bahas dari situ. Tapi kalau turun naik, ya. Kalau berpindah daripada satu tempat ke satu tempat, macam mana? Dia bercanggah dengan qiyam bi nafsi, bercanggah dengan wadaniyah, bercanggah dengan mukhalafah lil hawadis, bercanggah pasal bercanggah tu lah. Maka kalau ada macam ni, mesti bukan dengan mana macam tu. Yang tu yang berlaku perbahasan mengenai ayat mutasyabihat. Nisbah jumpa akan datang insya-Allah. Kalau kitab yang memang khas bicara bab ni pun memang setelah bicara ni bab usul ni, daripada wujud sampai bab kalam ni usul, begitu juga bicara kaunuhu sifat ma'nawiyah tu. Yang ni pun masih dalam pembincangan awal bab ketuhanan. Lepas tu baru bahas idrak tu, takwin. Habis tu selesai, baru bicara yang dia berlaku percanggahan antara prinsip ketuhanan yang sangat asas, wujud, qidam, baqa', mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi, wadaniyah ni. Lepas tu naik turun, duduk, orang Ta'ala gelak, orang Ta'ala gelak, orang Ta'ala sakit. Ada dalam hadis qud, maridtu falam ta'uduni, atau kama qala. Hadis kursi, orang Ta'ala kata apa? Aku sakit, hampa tak ziarah aku. Ada hadis tu, hafal hadis tu, kelahi dengan buat sesat ni, tanya dia, Allah Ta'ala sakit tak sakit? Tak sakit. Dalam hadis kursi, hadis sahih sebut Allah Ta'ala kata dia sakit. Aku sakit, hampa tak ziarah aku. Macam masalah dia, ada golongan sesat yang dia pakai hadis ni. Kita sebut membau, menyentuh, merasa, dia gelak. Kita sebut sama pasal kalam, kudrat iradat ilmu ayat sama pasal kalam, kata dia sifat-sifat ni tak menyebabkan kita kenal Allah Ta'ala. Ada golongan sesat kata macam tu, mengarut mengajar sifat janji sifat 20. Pasal apa? Pasal hukum akal. Dia kata gunakan akal semata-mata untuk kenal Tuhan. Falsafah Yunani, ini dia fitnah. Bila orang Yunani ada akidah. Lepas tu, tapi dia menerima kata Allah Ta'ala turun naik, Allah Ta'ala berpindah, Allah Ta'ala duduk, Allah Ta'ala gelak, Allah Ta'ala sakit. Macam Allah cemburu, Allah Ta'ala pun marah dengan mana reqatun bi qalbi, ada kita sebut lepas. Allah Ta'ala kasih, jadi dia pun tersentuh juga, dia pun terkesan juga. Tambah ada ustaz-ustaz lima duk kata apa, Allah Ta'ala pun jemu tengok kita pasal kita duk doa selalu. Allah Ta'ala jemu, benda ni cerita apa ni? Sikitlah ke sana, panjang umur jumpa situ. Tapi nak kata yang ni kecelaruan berfikir. Nas ada, tapi dia pergi bahas nas tu dulu. Nas-nas yang bercanggah dengan nas-nas yang jadi teras, yang muhkam, dia pergi ambil dengan nas yang mutasyabihat tu, dia pergi bahas mutasyabihat dulu. Yang muhkam macam kita bicara ni, wujud, qidam, baqa', mukhalafah lil hawadis, kudrat, iradat, ilmu hayat sama wasal kalam, dia tak mau hadam elok-elok. Lepas tu pergi bahas mutasyabihat. Agak pelik tu. Maksudnya yang usul teras dia tak nak ambil belajar. Dia kata pasal pajunan ni, yang ni guna hukum akal. Yang dia nak faham ayat mutasyabihat dengan yang tu dia faham zahir tu,
hak tu dipegang, dipakai betul-betul, hak tu dibahas, dipegang zahir ayat. Sedangkan bercanggah dengan yang usul dalam akidah ayat muhkam. Dia pakai mutasyabihat zahir ayat. Berpegang dengan keadaan-keadaan yang bercanggah dengan usul dalam akidah. Itu masalah kat dia. Yang tu yang kita belik tu, kenapa dia pergi ke sana? Awak macam mana boleh tergelincir itu? Dalam masa yang sama dia kata kita guna akal. Demo ni macam tak ada akalnya. Dalam masa yang sama dia main sentimen. Kita beriman ni ayat Quran, Allah yang kata itu. Allah yang kata Allah ada muka. Allah yang kata Allah ada tangan. Allah yang kata Allah ada mata. Allah yang kata dia duduk tak arah. Dia main sentimen iman tu. Allah yang kata dia gelak. Allah yang kata dia senyum. Allah Ta'ala dia yang kata dia sakit. Allah Ta'ala kata dia yang lupa. Tu. Allah Ta'ala kata dia yang bunuh. Bunuh tu. Pasal ada dalam Quran semua tu. Qatalahumullahu anna yufakun. Tu qatalah. Rasulullah fanasiyahum. Ada? Allah baling. Allah baling. Allah cahaya. Dia pergi ambil ayat-ayat mutasyabihat tu. Saja saya nak tunjukkan apa yang telah dibahas oleh ulama kita Ahli Sunnah wal Jamaah ni, di mana prioriti dia dengan apa yang ni bukan prioriti, tapi dijadikan yang tu pembahasan yang penting, yang usul betul-betul berakidah ni dia tak mau pakai. Dia diperobok pula, diburuk kan, dia kata yang ni falsafah Yunani. Apa benda ni? Itulah. Sekiranya tu. Hati-hati sikitlah. Yang tu awalah saja sebut untuk menunjukkan skop yang memang ada pembahasan dalam kita akidah kita. Apa yang sepatutnya kita kena faham, yang usul yang kena mantap sungguh-sungguh. Bila ada ayat benda-benda yang mutasyabihat, ada formula nanti ulama bagi kita macam mana nak menyelesaikan ayat mutasyabihat ni. Pasal di atas usul yang kita dah belajar, wujud, qidam, baqa', khasnya pada mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi, wadaniyah pada Allah Ta'ala. Macam mana nak selesaikan ayat-ayat mutasyabihat ni? Ada bab dia ni. Ada bab dia nanti. Banyak umur jumpa insya-Allah. Kita dah belajar ni masih teras. Khas nak bicara pula tentang sama' basar. Tengok. Kita punya sama' basar yang kita duk faham macam mana. Sama' basar macam Allah Ta'ala macam mana. Tengok. Sekali lalu sebut macam kita belajar, kita dah belajar 4 tu kan. Kita kuasa, kita ada kuasa dengan tangan. Allah tak sabit bicara tangan kat dia. Kita bicara mengikut kaedah ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, yang sabit apa? Yang sabit kuasa, bukan tangan. Kita bicara iradat, yang sabit kehendak, bukan hati dan perasaan. Ilmu, yang sabit ilmu, sifat ilmu, bukan sabit tu otak dan akal. Hayat, yang sabit hayat, bukan sabit ruh. Siap. Di atas prinsip itu sama wasar kalam, sama yang sabit mendengar, sifat dengar, bukan sabit telinga. Basar, yang sabit melihat, bukan sabit mata. Kalam, yang sabit sifat kalam, bukan mulut, lidah, gigi, bibir, peti suara. Jauh anak tekak. Subhanallah. Subhanallah. Untuk prinsip masih faham. Puan-puan sesat tu dia faham lain. Dia faham apa? Dia faham mata, dia faham tangan. Ada hadis disebut dia faham betih, dia faham muka. Kan pelik Kita bahas sifat yang memang tak dapat tidak sepatutnya dipaham orang tak lah. Dia yang tu dia tak bicara pun, saya tak bisa dengar dia orang sebut khas macam mana dia bicara. Kita khas bicara satu-satu ni. Khasnya yang kita dah belajar ni, sebenarnya kita ada sebut sekali lalu, ilmu Allah Ta'ala inkishaf, sama Allah Ta'ala buat inkishaf, basar Allah Ta'ala buat inkishaf. Jumhur bahkan inilah yang dipakai utama oleh ulama Ahli Sunnah wal Jamaah menghuraikan makna sama basar kalam ni. Sama basar khususnya tak inkishaf tu. Jumpa lagi kita sebut. Tapi demo ni duk bahas muka, betih, mata. Allah Ta'ala rupa Nabi Adam. Itu dia orang bahas. Alhamdulillah. Jaga sikit, hati-hati sikit. Bila ada panduan tu, mudah kita nak kena, mudah nak cam apa yang sepatutnya kena bahas dalam ketuhanan, apa yang kita kena selesaikan dia
dengan kaedah muhkam yang kita dah belajar. Yang ni mutasyabihat, selesaikan cara mutasyabihat, jangan faham dengan cara yang sesat. Baik. Kelima daripada sifat ma'ani itu sama. Terjemah mendengar. Mendengar atas makna sifat. Mendengar dengan mana? Dengar. Dengan sifat dengar Allah Ta'ala ni, maka Allah mendengar. Itu perbuatan. Kalau ditulis mendengar ni, sebut mendengar dengan mana ada pada dia sifat dengar. Tentu. Macam mana kita sebut kuasa, berkuasa. Apa makna berkuasa? Ada sifat kuasa pada zat Allah Ta'ala. Ni mendengar dengan mana? Ada sifat dengar pada zat Allah Ta'ala. Maka adalah mendengar Allah Ta'ala, sifat dengar dia tiada dengan telinga. Yang sabit sifat dengar, bukan telinga. Satu kalau bahasa orang putih sikit, Allah Ta'ala, He see, He can see. Surely He see without eyes. He can talk but not with mouth. He can hear but not with ear. Yang durut kan? He alive not with roh, with soul. Biar orang putih sambil-sambil saja. Jadi jangan sabit sifat, bukan apa madah alat perkakas untuk menyebabkan sabit sifat tu. Satu Allah telah ada, bukan tempat. Yang ada zat dia, bukan tempat dia. Yang sabit kuasa dia, bukan tangan dia. Betul kalau ada ayat mutasyabihat, yang mutasyabihat sampai tempat dia jumpa. Betul kata mesti bagi faham betul macam mana ulama dah buat, macam mana nak selesai yang mutasyabihat. Jangan salah faham sampai jadi sesat. Ya. Baik, ada pun makna sama. Ini ta'rif lah. Masuk makna ni definisi ta'rif. Apa dia? Sama ni sifatun yang kasyifu bihi. Biha betul yang tadi. Maujudah tu. Artinya apa sama ni? Sama ialah sifat. Jadi atas kata sifat, dia maqama bizat. Dia ialah satu sifat yang kita nak sandarkan. Kata sungguh sabit pada zat Allah Ta'ala. Yang sabit apa? Sifat. Jangan faham telinga. Yang faham itu. Pasal telinga bukan sifat. Kalau ada orang kata telinga, mata, muka ni sifat, taubat menjadi lain, nak bahas tu, pergi kenal balik zat apa, sifat apa. Juzuk tu apa? Pergi faham. Dan atas kata mata tu, tangan, dia zat tangan. Dan nisbah kalau kata dengan kalau nisbah ke makhluk, batang tubuh, tangan, mata ialah zat, tangan ialah zat, kaki ialah zat, badan ialah zat, seluruh badan adalah zat. Tu kalau nisbah dengan badan tu, mata ni juzuk, anggota, komponen. Jadi macam mana tak sabitkan jasad pada Allah Ta'ala, macam itulah tak sabitkan juzuk pada Allah Ta'ala. Kalau orang yang duk faham, duk kata ada mata, ada tangan, ada muka pada Allah Ta'ala, yang inilah atas istilah ulama menyesat. Memang ni pahaman sesat. Inilah atas istilahnya dipanggil golongan mujassim. Apa dia? Dia menjasadkan Allah Ta'ala. Umum jasad tu badan, khas jasad tu muka, tangan, mata. Walaupun disebut macam bagus je sikit, yang layak. Kita dah bicara dah isu layak tak layak itu. Nisbah kita bicara nas mukhalafah lil hadis. Allah dia, kita tak ada upaya nak bahas zat dia. Dia buat makhluk dengan rupa macam mana? Ada molekul, ada zarah, bercantum dengan struktur yang tertentu, ada bentuk, ada warna, ada berat dengan tarikan graviti, Newton berapa kilogram contoh. Waktu dia akan mengisi ruang, occupied space. Dia akan ada warna, dia akan ada rupa. Lepas tu dia akan duduk di tempat sesuatu, dia akan ada dilalui oleh zaman tertentu.
Pula tu dia akan ada di pihak tertentu, atas bawah kiri kanan, dan apa makhluk Allah Taala buat tu dia ada pihak, dia berada di pihak. Lepas tu makhluk pula, makhluk ni dia akan ada sifat dia ambil manfaat daripada sesuatu, jadi mudarat daripada sesuatu. Pasal apa? Ni makhluk. Ni sifat makhluk. Sifat makhluk tak nisbah Allah Taala. Pasal khilaf. Allah khilaf daripada sifat makhluk. Prinsip kita belajar lah. Dalam bab mukhalafah, pergi tengok balik, nak ulangkan dia. Apa nak sebut? Jadi asal kita nak bicara sifat. Jadi sama ni sifat, bukan anggota. Jadi sama ni sifat yang terbuka dengan dia segala yang maujud. Okay. Dia terjemahkan yang kasyifu tu terbuka kan. Saya sebut dah itu dalam bab ilmu, apa makna terbuka? Nyata, terang, jelas. Atas sebut masdar dia yang kasyifu inkishaf. Sebut Arab dia inkishaf. Cuma apa makna inkishaf? Nyata, terang, jelas. Untuk disebut terbuka tu. Apa makna terbuka? Tak tersembunyi langsung pada Allah Ta'ala. Itulah maksud sama. Bukan sama dengan huraian kita. Kita mendengar, kita dengar apa? Kita dengar suara, Dengar bunyi ya. dengar bunyi. Itu pun mengikut frekuensi kita. Frekuensi telinga ke gedang, dia boleh detect frekuensi itu. Itu mendengar kita. Allah atas nama sifat dengar, dengar pada Allah Ta'ala bukan dengan mana boleh detect frekuensi yang tertentu, ada gelombang bunyi suara masuk ke gendang, itu kita punya lah, kita sifat dengar kita. Allah memang sabit sifat dengar, tapi sifat dengar bukan dengan mana dengar kita, bukan. Dengar kita Allah bagi sifat dengar dengan alat. Allah dialah mendengar hakiki. Kat kita dia bagi kita dengar, dan dia bagi kita dengar terbatas, ada limit. Allah mendengar dia unlimited. Bila unlimited, apa istilah diberi? Inkishaf. Apa makna mendengar Allah Ta'ala? Nyata. Bukan mendengar tu Allah Ta'ala apa? Dia boleh idrak suara, gelombang, subhanallah, bukan. Tapi mendengar Allah Ta'ala dengan mana? Nyata, terang, jelas, terbuka. Arab dia inkishaf. Jadi sifat sama Allah Ta'ala ni sifat yang jelas, nyata, terbuka, inkishaf. Dengan dia, dengan sifat ni, apa yang nyata pada Allah Ta'ala? Segala yang maujud, apa saja yang ada. Dobit dia mal maujudat, as-samu wal basaru al muta'alliqu bi jami'il maujudat. Dengan semua apa yang ada, itu adalah tempat takluk bagi sifat sama. Nanti jumpa depan basar. Apa benda yang ada? Satu saya ngaji memang guru sebut macam ni. Allah dengar. Allah dengar apa? Allah dengar cahaya. Allah dengar jasad kita. Dia dengar. Play sikit. Allah dengar suara, tak ada masalah. Memang kita terima prinsip tu kan. Memang kita faham macam tu kan. Allah Ta'ala dia dengar cahaya. Macam mana? Dengar cahaya. Kenapa? Kat kita muskil lah. Pasal telinga tak takluk cahaya kat kita. Mata tak takluk suara, betul? Tapi pada Allah Ta'ala dengar dia bukan makna dengar kita. Tu jauh beza. Lain, mukhalafah, khilaf langsung. Faham mendengar tu. Ni. Jadi pada Allah Ta'ala apa makna sama? Inkishaf. Dan inkishaf pula apa? Apa yang ada semua. Kita biasa dengar, Allah Ta'ala mendengar apa yang dalam hati kita. Betul tak? Hati ada suara dia. Itu dia dengar apa? Apa dalam hati tu benda ada ke tak ada? Ada. Tu istilah ulama sebut maujudat tu. Jadi maujudat tu antara maujudat cahaya maujudat.
Ha? Cuma dalam kita kategori yang ni cahaya, yang ni suara, yang ni objek, ni apa, ni bau, ni rasa. Allah selagi maujudat semua dia idrak. Allah Ta'ala dia dengar tak manis? Mesti Dia dengar tak kasar? Kasar dia dengar. Sebut Melayu dengar. Apa makna dengar? Inkishaf. Apa makna inkishaf? Jelas, nyata. Cuma bila sama, nyata dengan sama. Terjemah dengar. Satu kena belajar apa maksud dengar. Bukan dengar dengan mana menerima frekuensi dan gelombang. Bukan. Satu kena belajar apa faham betul. Kalau tak belajar, kita duk faham dengar kita. Satu, di atas faham kita tak sempurna tu. Tu yang kita buat sesuatu seolah-olah macam orang Ta'ala tak dengar aja apa kita cakap. Ada terlintas dalam hati, dalam fikiran misalnya, kita rasa macam dia tak dengar aja pasal kita bukan bercakap. Itulah sewil ni kita. Tutup, masuk dalam gelap, pakai baju hitam, senyap sana sini. Ada kemo kan, orang tak perasan. Ada camouflage. Untuk orang tak perasan, rasa macam Allah pun tak nampak kita. line clear. Line clear. Orang tanya adakah Allah mendengar sesuatu yang tiada? Bila dobit maujudat, benda tiada bukan takluk. Adakah mendengar tidak? Jawapan dia bukan tak mendengar. Jawapan dia macam mana lepas. Allah Ta'ala kalau kudrat tak takluk pada mustahilat. Jadi bila takluk pada maujudat dalam masalah mendengar, maksudnya benda yang makduman itu bukan takluk sifat sama Allah Ta'ala. Itu soal. Allah Ta'ala dengar tak zat dia? Boleh faham betul kan? Dia wajibat. Wajibat maujudat tak? Bila sebut maujudat ni, antara yang maujud apa? Zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala. Lagi? Mungkin yang maujud. Itu yang kena cerita balik maujud malamnya. Mungkin maujud, mungkin yang dah ada. Mungkin makhluk, mungkin ada ni apa? Makhluk lah. Apa yang maujud kat makhluk ni? Apa yang ada kita semua? Bentuk, warna, cahaya, bau, kasar, kesat, licin, manis, pahit. Apa yang maujud semua adalah inkishaf pada Allah Ta'ala. Itu kita faham tu, telan tu. Satu, jangan faham tauhid mengikut kepala otak kita. Yang kita bodoh tak faham. Ulama dah bagi dah, dia semak semua dah. Ni kita ambil ni parti di atas kajian mereka yang mereka buat rumusan. Ambil telan. Kita kalau belajar dengan tinggi-tinggi dengan keupayaan kita, dengan kita punya ilmu yang bentot ni, memang tak boleh nak faham. Ni kalau faham pun mangkuk lagi kan. Tak fresh, tak cantik. Ada yang silap nanti. Ambil ulama dah bicara lama dah, bukan 2-3 hari, beribu tahun dah dia membahas dah. Ambil pakai je. Ini disebah beribu tahun zaman kita. Nabi Adam punya zaman ni, berakidah ni, siapa je faham. Bila la ilaha illallah faham Allah ni ilah, makhluk ni makhluk asal tak ada, Allah bagi ada. Allah ni bukan takluk macam mana makhluk. Ni sebab sempurnanya dia. Kalau kita mendengar, bukan bak gelombang. Dia orang dah cerita lama dah. Sejak daripada awal-awal terima Allah Ta'ala jadikan manusia ni, akidah la ilaha illallah ni sama dulu kini selamanya. Bak akidah ni. Cuma zaman kita lah ni, dia dah bahas dengan itulah istilah tu satu istilah ni reka baru, tapi pahaman sama. Jadi terbukalah dengan dia segala yang maujud. Di atas soalan tu Allah Ta'ala tak takluk mendengar pada benda yang makdum. Kiamat dah berlaku belum? Belum. Soal, adakah Allah Ta'ala mendengar kiamat? Bukan takluk. Bukan takluk mendengar. Kita cicit ada lagi cicit? Belum. Untuk mendengar tak? Pasal mendengar mesti hak maujud baru dengar. Kalau tak maujud,
Itu bukan tempat ta'aluk dengar. Nak dengar masih maujud. Benda makdum bukan dengar, tapi benda makdum orang tak nak tahu. Ilmu ta'aluk wajib, mustahil, harus. Maksudnya makdum maujud orang tak nak dengar. Mau tahu. Jadi atas istilah dia sebut bab ilmu orang Taala dia tahu wajibat, mustahilat, jaizat. Itu kalau pembahagian sudut tu. Atas bicara maujud makdum orang Taala ilmu dia inkishaf yang makdum dan yang maujud. Kalau sebut dengan istilah maujud makdum dua je. Pasal apa? Yang maujud tu sama ada yang wajib ataupun yang mungkin. Yang makdum sama ada yang mustahilat ataupun mungkin yang lam yujad, yang fi ilmillah annahu lam yujad, nisbah ilmu inkishaf. Tak ada tu riba ni belajarlah. Memang itu saya tak tekan nak bahasa kan. Ada berapa mungkin itu? 4 lah. Mungkin maujud, mungkin makdum ba'dal maujud, makdum ba'dal maujud, ya, mungkin sayujad, mungkin ilmillah annahu lam yujad. 4. Atas nama ta'aluk, ni ta'aluk ma'iyah, ni ta'aluk taksir, ni ta'aluk bil quwah, ni ta'aluk hukumiyah. Mahal tu, faham tu. Pasal tambah bila pakai, kalau kita ingat istilah, sebut je istilah, oh best, faham. Tu tentu sedap ilmu. Tapi bila mengaji ilmu ni itulah, ada orang bila mengaji ilmu ni alah beban berat. Satu ada orang dia dengan ceramah aja. Satu ngaji pondok dengan ngajar kat pondok, ngajar kat luar lain. Memang lain. Kalau kita biasa mengaji, kita akan tak tahu lah. Kalau saya sendiri pun saya mengajar tu, kat luar saya cubalah ngajar orang awam, ngajar juga kan. Ada benda bab ilmiah, kena baca kitab. Baca kitab ada benda yang ilmiah tu. Kita bahas, kita tengok dia orang poyo je. Poyo. Pasal dia orang bukan ahli ilmu. Kita cerita benda penting pun dia tak peduli. Dia orang ni kena balun dah. Orang mengaji. Nak mengaji kena duduk tempat dia. Bila masjid-masjid ni kita bagi mengaji khas, sebut bab ilmu, mutasyabihat macam ni misalnya, muhkam macam ni ayat Quran macam ni. Dia bukan peduli. Pasti. Tapi kalau ada pondok mesti tanya satu. Ni apa istilah, tak ada, khurujuk balik, mutalaah balik, muzakarah balik, sampai boleh hadam benda tu. Baik. Jadi ta'aluk sama, ta'aluk dengan segala maujudat. Mada makdum bukan ta'aluk bagi sifat sama. Satu atas saya soal ni, bagi jadi kena kenal lah apa dia maujudat, makdum. Jadi yang maujudat, yang memang maujud, qadim, zat Allah, sifat Allah Ta'ala. Atas cerita dengar, Allah Ta'ala dengar zat dia. Kalau guna bahasa dengar, Allah Ta'ala dengar zat dia, Allah Ta'ala dengar sifat dia. Dengar dengan mana inkishaf, bukan dengar Allah Ta'ala dengar zat dia. Kau faham dengar tu dengar mana gelombang? Satu dua pelik Kalau dengar zat dia, apa? Dengar mana yang kasyifu, dengar dengan mana nyata. Tak ada apa, nyata pada Allah Ta'ala zat dia, nyata pada Allah Ta'ala sifat dia. Nyata apa ni nak cerita ni? Ni nyata sama. Hari tu bukanlah cerita nyata Allah Ta'ala zat dia. Tu nyata apa? Tu nyata ilmu. Nyata dengan sifat ilmu, nyata dengan sifat ilmu, nyata dengan sifat sama, nyata dengan sifat basar ni lain. Wa ghairu ilmin hadhihi kama sabat. Ni kaedah dalam mata Jawharah sebutlah. Dia apa? Ilmu satu hal, sama basar atas kita bicara, membau, menyentuh, merasa tu, idrak istilahnya. Tiga-tiga ni kalau atas nama ta'aluk dia inkishaf atas kata qaul yang mensabitkan idrak.
Idrak tu 3 sifat tadi lah. Cara ta'alluq dia inkishaf. Jadi pada makhluk ni nyata ilmu satu, nyata sama satu asim, nyata basar satu, atas bicara idrak atau ulama yang mensabitkan sifat idrak, nyata idrak satu. Itu istilahnya betapa muhit Allah Ta'ala ni dengan makhluk. Makhluk tu kata ma'iyah Allah Ta'ala dengan makhluk ni macam mana tak miyah dia. Azali lagi kita dalam ilmu dia, dalam iradah dia, dia yang buat kita terperinci satu. Sekarang ni zat kita, sifat kita, perbuatan kita pun adalah limpah kurnia daripada dia. Kehendak kita pun daripada dia kan? Ni pula itu nisbah dia buat. Lepas tu ilmu dia, mendengar dia, melihat kita, idrak dia ke kita macam mana, tak ada satu apa tertinggal pun. Allah. Satu orang yang menghayati ilmu tauhid ni, dia duduk tu bila Allah yang macam mana? Ya Allah, la haula. Dia punya rasa hebat tu, gerun tu, ya Allah. Dan jalan nak pergi duduk situ apa dia? Apa jalan dia? Ilmu. Ni lah ilmu iman, ilmu tentang nak macam mana nak tasdik yakin, lepas tu nak buat apa ilmu iman ni? Kena amal ilmu iman ni. Macam mana kaifiat amal dia? Zikir, hadiran. Cuma latihan perlu untuk hadir semua belajar. Mana yang untuk fahamkan kata ni sifat Allah Ta'ala yang makhluk bukan. La ilaha illallah, makhluk takkan sifat ilah. Allah jua ilah ni. Nisbah waktu zikir khas satu hal. Masa tak zikir khas tu, apa nak bawa? Jadi kalau nak boleh dapat seronok tu sampai istilahnya bestnya tu macam mana, mesti dia punya wasilah dia ilmu. Tak faham ilmu macam mana nak rasa best? Mustahil. Mustahil ada kan, mustahil akal tu. Mustahil akli. Satu disuruh mengaji, belajar, faham. Satu kalau ada orang nak ambil jalan pintas, mengaji tak nak. Apa tu? Dia nak terus nak rasa hebat Allah Ta'ala. Waktu ambil zikir lah. Itulah kan, saja gaya kan itu. Memang golongan macam tu pun, style tu pun. Yang ni kadang bawa fitnah kat kita ni. Ini masalah. Macam mana? Tengok golongan tu, zikir sesat-sesat. Memang ada golongan sesat pun. Tapi dengan sebab dia tu rosak, habis dengan kita pun rosak sekali. Itu masalah. Habis masalah. Jaga sikit lah. Jadi kaedah kita jalan pintas. Tak ada jalan pintas lah untuk boleh nak rasa. Mesti melalui disiplin ilmu, step by step. Mesti step by step. Mesti ikut apa? Step by step lah, bahasa itulah. Mesti ikut level 1, 2. Mesti belajar pun. Kalau sistem persekolahan tadika tu, primary school, secondary school, college apa, dapat sijil, apa tu, diploma, ijazah, satu stage by stage. Kalau yang tu stage by stage, takkan tiba-tiba nak buat ketuhanan terus on the stage. On the stage tu atas pentas. Mana mau. Tentu kita akan jumpa pelik-pelik. Kalau ada orang yang asalnya dulu sesat, begitu, lalai, bodoh, tiba-tiba bahasanya dapat hidayat, terus di atas pentas bercakap tentang Islam. Wow. Kenapa? Ini ustaz dengan ustazah Mi Maggi. Ini bukan senang nak duduk atas pentas nak cerita bab agama. Sembang bodoh-bodoh boleh lah. Kau nak cerita hidayat kau ni, saya ni baru cerita tu, Tuhan pun kau tak kenal. Tutup guru yang besar-besar, yang hebat-hebat, yang memang dah lama dah istilahnya bergomoi dalam bab ketuhanan ni, bahkan dia idrak dah ke Allah Ta'ala. Hati, hidup mati dia dengan Allah Ta'ala, guru bahasanya gitu. Memang dia ni sangat arif dalam bab ketuhanan. Hidup dia betul-betul untuk menzahirkan sifat Allah Ta'ala, nak menzahirkan syariat ya Rasulullah, yang dilalu melalui Rasulullah ajar tu. Orang macam ni tak dipanggil untuk berbicara on stage. Ini masalah Orang yang baru 2-3 hari, yang mu'alaf ni pula dipanggil. Masa mu'alaf pula dah.
Mu'alaf dari sudut baru kenal Islam. Memang dia Islam pada kecil, tapi dia tak tahu Islam apa, tak pernah belajar pun. Takkan nak bagi dia bercakap tentang Islam. Dia macam orang tak kerti bab perubatan. Yang tu pun orang marah kan. Kan ada ustaz seorang duk cerita bab COVID macam ni. Oi, marah dia mah. Cakap pun kasar, bukan ahli. Tak patutnya komen dalam bab-bab COVID ni. Bukan ahli perubatan. Oh, sedap je tu. Cuma kau bagi entam hak tu lah tu. Hak tu mimigi tu. Tak layak untuk bercakap. Kita cakap tu nampak macam eksklusif untuk kita pula kan. Nampak macam dia seorang boleh cakap Islam, orang lain tak boleh cakap Islam. Bahkan ada orang-orang ada taraf PhD pun, dia kata apa, Islam ni bukan eksklusif untuk golongan ulama aje. Islam tu dia cakap. Kerana Islam ni adalah agama yang meluas, konsep yang syumul. Semua orang boleh berbicara tentang Islam. Islam ni bukan agama khas untuk ilmuwan, orang yang ada kesarjanaan. Tapi semua orang boleh bercakap tentang agama. Kebetulan. Bagi semua orang bercakap agama tu yang semua jadi mufti tu, jadi mujtahid tu. Semua nak pakai Quran hadis, semua Quran hadis, baca Quran tak boleh. Dan dia buka pintu tu. Sepatutnya diam. Silent dengan dia. Kajilah ke sana sikit. Jadi memang dasar kaedah kita mesti di atas dasar ilmu, baru nak boleh capai apa sepatutnya yang dicapai. Antaranya ni lah, kalau kita faham dengan tauhid Allah Ta'ala ni, inkishaf sama dia ke kita ni, boleh rasa orang kata apa, hancur luluh diri tu ni. Dari sudut mana? Perasaan, ya Allah, Engkau idrak aku sampai macam tu sekali. Nyatanya aku ni kat Engkau ni macam tu, ya Allah. La ilaha, hadir tu. Kalau teriak aku mendekat peringkat pertama, mula-mula teriak, lepas tu lama-lama dia tak teriak dah, bahkan apa, dia kan rasa hebat. Tu yang ada yang zikir ke Allah Ta'ala wajilat qulub, ada yang zikir ke Allah Ta'ala tatma'innul qulub, ada yang zikir ke Allah Ta'ala asyaddu hubban lillah. Tak sama kan tu. Dia tak sama pasal apa? Berbeza keadaan dan kenal arif dia dengan Allah Ta'ala. Kalau baru-baru belajar ni memang baru terharu hebatnya Allah Ta'ala, nangis tu. Ya Allah, mula-mula menangis, datang gerun, dah gerun-gerun macam mana, sebut dia tenang siapa, apa masalah pun la ilaha illallah. Tiba-tiba nak dapat rasa itu, engkau tak faham nak rasa ke mana. Baik. Jadi atas kata nyata, inkishaf, segala yang maujud, sama ada yang ada itu, dia baru nak syarah tu. Jadi benda yang ada, apa benda yang ada ni? Sama ada yang ada itu bersuara atau tiada. Satu orang dengar suara ataupun tak suara. Suara semut, suara anai-anai, bukan ada suara. Orang Ta'ala dengar. Kenapa dengar? Maujud. Kita gelombang ni ada alat kan, orang boleh terima kan. Telefon, kalau presiden pemancar, dia memang boleh kesan pemancar tu, memang dia buat alat tu. Maujud tak? Allah maujud semua. Idrak Allah Ta'ala ni nyata pada dia, semua maujud tu. Allah maujud semua. Allah nyata pada dia semua yang maujud ni pada dia. Walaupun kat kita tak boleh kesan melainkan dengan alat. Allah, dia yang buat semua ni. Semua tu nyata pada dia, walaupun dia, dan memang nyata pada dia, dia tak perlu alat pun. Tu bahasa dia inkishaf tu faham bahasa inkishaf tu mahal tu. Satu atau mana nyata terbuka. Semalam sekali lalu kita sebut dah inkishaf kasyaf kan. Allah Ta'ala dia bukan kasyaf, tapi inkishaf. Pasal itlak bahasa kasyaf ni, kita pun selalu sebut orang ni kasyaf. Kasyaf ni dengan makna terbuka hijab,
Dia boleh nyata pada dia, jelas pada dia, nampak sesuatu yang orang lain tak nampak, dan dia boleh nampak, Allah bagi dia nampak. Itu kasyaf. Itu pun kasyaf ni untuk apa anugerah Allah Ta'ala pada orang tu, untuk dia boleh nampak apa benda tak nampak, dia boleh dengar apa yang dia orang lain tak boleh dengar. Pemberian macam tu kasyaf. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Apa saya nak sebut tadi? Yang tu kasyaf. Adapun dia boleh nampak sesuatu dan dia boleh dengar sesuatu yang orang lain tak nampak, yang bukan istilahnya anugerah pada Allah Ta'ala, bahkan dia pergi belajar untuk dapat kasyaf. Itu bukan kasyaf. Kalau ulama kita kalau sebut pun yang tu disebut apa? Tu kasyaf jin. Tu kasyaf sihir. Scan. Tiga ekor jin dalam. Seekor 100 kan. Seekor 100 nak faham. Murah tu tak? Okey. Satu kalau ada orang macam tu, tuan-tuan kena buat macam ni sikit, buat perangkap sikit. Apa ni? Bubuh kain kuning apa dalam ni, tutup, bubuh paku karat sikit. Kata dia, saya telah ikat kain kuning ke, tu metri lah tu istilahnya. Nak suruh dia scan kan. Kata jumpa dia, dengan izin Allah Ta'ala, saya berdasarkan ilmu yang saya dah belajar, saya telah berjaya menangkap beberapa ekor jin. Baik, saya nak tengok keupayaan ustaz. Boleh scan kan? Berapa ekor jin dalam ni? Sebab salah dia nanti tahu. Nak kata ada, dia pun tak tahu ilmu kita macam mana. Kita macam mana? Scan. Sagi 10 ekor. Kita gelak je. Buat itu lah kata. Bodoh kan apa itu. Oi, aku yang bubuh kain dia, aku bubuh paku, aku longgok ikat macam tu je, mana ada jin apa-apa. Apa balik lah kau. Kau kata 10 ekor. Oh, punya 1000 ekor jin kan kau. Setan. Iblis sesatkan orang. Buka sos sikit lah bahasa tu. Ada yang scan yang pakai tangan itu, ada scan tak payah, halo lah kan. Halo, ya, saya nak minta bantuan ustaz ni, saya hari-hari kena gangguan macam ni. Nak ajar ruqyah pun tak ada masalah kan. Saya nak cerita kasyaf tu, tolong tengok sikit rumah saya ni. Yang tu kena masuk bank in akaun saya dulu. Baik, kalau scan free je, scan free. Nak buang tu kena bayar. Okey. Bawah tangga tu ada 3. Macam mana ustaz tahu bawah tangga saya? Itulah saya memang tahu. Tepat tu bawah tangga. Bilik tu, yang bilik atas, ke bilik atas tu ada 3 bilik kan. Dia cerita tu macam dia nampak macam hantar drone tu. Buahlah drone senang kan nak faham kan. Cerita jin pergi tengok aku tak apa nak faham. Drone lokasi, bagi location tu, send. Rumah atas yang 3 bilik tu, bilik tengah tu, bilik 313 tu. Bilik 13 tu, bilik tu memang ada gangguan bilik tu. Betul Ustaz? Betul. Mana Ustaz tahu? Kau tak orang tak jumpa saya lah. Meyakinkan dia sebut tu. Kat dapur tu, kat sinki tu, buka almari tu. Almari belah kanan sekali. Belah bawah sinki tu. Almari belah kanan sekali. Betul tak jarang buka, betul tak? Kat dalam tu ada 5 ekor. Tapi jangan buka. Untuk macam mana ustaz ni banyak sangat ni? Tak apa, saya boleh tolong. Boleh lah. Siap. Ni apa? Kasyaf ke apa? Ya. Kasyaf kalau memang anugerah pada Allah Ta'ala, bukan jatuh rupanya. Bukan jatuh je. Rupanya. Kalau ada orang yang tahu kasyaf macam ni pun, dia tak ada tunjuk ke orang ni untuk cerita kasyaf tu. Tidak. Bukan ni. Kalau orang yang dianugerah oleh Allah Ta'ala untuk boleh istilahnya dapat kasyaf ni, dia bukan 24 jam kasyaf.
Dia ada waktu-waktu tertentu yang Allah Ta'ala beri, dia akan dapat benda-benda yang pelik-pelik lah. Atau dalam istilah, kalau dia orang soleh, ni adalah karamah dia. Kalau dia orang awam je, Allah Ta'ala bagi benda pelik luar biasa, yang mencari adat ni, yang tu dipanggil ma'unah. Kalau pasik, itu lah. Kalau pasik, yang ni dipanggil istidraj. Walaupun dia tak sembahyang apa-apa, dia boleh nampak istidraj. Dan kalau dia tak belajar dengan jin sekalipun, tapi dia boleh nampak. Dengar menjadi pula tu, jampi-jampi dia pun jadi ya. Dah sembahyang pun tak. Dia pun kata, aku jin pun takut dengan aku. Padahal dia jin besar sekali. Sikitlah saya guna bahasa-bahasa gitu. Jadi hati-hatilah bab-bab ni. Mudah Allah Ta'ala pelihara kita, pelihara daripada jin dulu. Kena pelihara tu suruh. Itu yang kena ngaji akidah. Jaga pasal terjebak dalam bab-bab macam ni, bahaya sangat. Lebih lagi bahaya macam mana? Kalau kita terjebak, kita pergi berubat dekat orang-orang yang mendakwa kasyaf apa ni, boleh scan ni satu masalah lagi satu macam mana? Kita orang mau main sesuatu. Ada orang main yang hantar rumah kita, Assalamualaikum, tak jumpa kita, dia bagi kat mak kita. Ni tolong bagi kat dolar, guna dolar kan, tak guna dolar, dah biasa guna dolar, minta maaf sikit. Ni bagi kat dolar, ni barang dia. Kita pun balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak dia kata, dolar, tadi ada orang hantar barang. Katanya barang kau. Mana? Saya. Siapa dia? Entahlah, mak tak kenal, kata dia. Tu? Dia kata dia ada hantar barang. Mana barang tu? Tengok, buka. Tongkat. Apa ni mak? Tak tahulah. Dia kata barang kau terima ke tak terima, dia tanya. Terima tak terima? Dia kata, kena tanya ni orang benda ni. Pergi tanya. Silap tanya, habis kan? Pergi jumpa Tok Bomo ni, tunjuk orang ni. Tok Bomo tengok, ambil mana ni? Coba tu. Ini daripada kayangan. Jaga. Kita pun daripada kayangan. Kayangan hantar aku. COD. Contohlah, saya buat misal saja. Jaga. Yang ni pun ada, yang sesat macam ni. Dia bukan dia seseorang, dia awal-awal sesat. Ada kesesatan macam tu? Ada, banyak sangat. Kadang-kadang dia tak perlu macam tu pun, dalam mimpi je. Dalam mimpi tu pergi tempat macam ni, suruh korek ni bawahnya ni, berapa langkah pergi korek. Dalam tu ada khazanah engkau punya. Kalau dia pakai mimpi tu, dia pergi cari mana bagi ingat ni mimpi tu. Dan bolehkah ada jin boleh masuk dalam mimpi? Boleh. Jin memang boleh masuk dalam mimpi. Pasal alam mimpi dengan alam jin tu sama, dekap ke alam. Di alam barzah ni dia boleh masuk tu alam malakut ni. Jin boleh masuk, dia boleh duduk dalam mimpi kita tu. Dalam mimpi kita tu dia boleh sembang, dia boleh cerita kita. Saya punya pengalaman jumpa jin, saya cerita je lah. Tak cerita panjang lah jin tu. Memang dia boleh pergi jumpa. Dia boleh masuk dalam mimpi kita, cerita tani. Dia pergi cari, jumpa lah. Tanah buka. Nanti dia mimpi lain pula. Mimpi lah macam ni, kemian macam ni. Cara nak berubat, nanti datang ilham. Orang main datang je, buru-buru. Tak pun main bisik kat dia, macam-macam Jaga, ada jenis sesat macam tu. Selalunya kena sesat macam ni orang yang perubatan, orang yang buat berubat tu sendiri. Dia sendiri masalah. Alhamdulillah. Macam mana nak cerita ni? Nak cerita kasyaf. Allah Ta'ala, dia yang beri sesuatu yang luar biasa ni. Ke Allah ni macam mana? Ke Allah bukan kasyaf, istilahnya inkishaf. Kalau terjemah ni apa inkishaf ni? Terkasyaf. Ter bukan makna superlatif. Ter dengan mana? Sedia. Ter dengan mana sedia? Boleh faham? Ter makna sedia. Ni kita mengaji, balik nanti tengok sarapan pagi terhidang. Orang terhidang dah ada dah, sedia. Jadi Allah terkasyaf. Apa maksud? Sedia kasyaf. Apa nak kasyaf tadi? Nyata, sedia nyata, jelas, tak ada apa yang tersembunyi pada Allah Ta'ala. Kalau ni semua mawujud, Allah Ta'ala bagi ada je. Macam mana? Terang, jelas.
inkishaf ilmu, inkishaf sama, inkishaf basar, inkishaf idrak atas pendapat yang kata ada idrak. Baik, jadi maujud ni sama ada suara atau tiada, didengarnya jua, iaitu baik, apa dia? Zatnya dan sifatnya yang ma'ani, sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala. Pasal sifat ma'ani ni kita dah bercakap sifat ma'ani lah, cuma dia tak bagi penjelasan dulu apa dia ma'ani. Jumpa nanti insyaAllah. Sifat ma'ani adalah sifat yang wujudi, sifat yang zati. Macam mana sabit zat, macam tu sabit sifat ma'ani. Nisbah Allah pasal dia maujud. Sifat ma'ani ni sifat yang wujudiyah. Jadi Allah Ta'ala nyata, dia inkishaf zat dia dan sifat ma'ani dia. Dan segala zat alam, begitu juga segala zat alam seperti jirim, bentuk jasad pun Allah Ta'ala inkishaf dengan sama dia. Kalau guna bahasa, Allah Ta'ala dengar jasad, Allah Ta'ala dengar cahaya, Allah Ta'ala dengar bau busuk, Allah Ta'ala dengar licin kasar. Engkau pelik sikit dengar kan? Tapi itulah maksud dengar pada Allah Ta'ala. Dengar dengan mana? Nyata. Dengar dengan bahasa Arabnya inkishaf. Bukan dengar dengan mana menerima gelombang, ya. Bukan dengar dengan mana takluk kita kan. Dengar dengan mana inkishaf. Itu kata ada. Dengar dengan mana nyata dan terang, jelas. Terbuka. Seperti jirim, begitu juga segala sifatnya yang ma'ani, maka adalah ta'aluk sama itu. Okey. Jadi ta'aluk sama kepada segala yang maujud. Ini tempat ta'aluk sama. Cara ta'aluk sama inkishaf. Tempat ta'aluk sama maujudat. Sekalian apa yang maujud. Apa beza maujud, maujudat? Maujud singular, maujudat plural dia. Plural atas sirah jamak muannas salim. Bahasa Melayu ni tak reti je, dia faham maujud, maujudat, maujudat apa dia? Sama je. Cuma di atas struktur kalimah maujud singular, maujudat plural. Itulah sekali lalu. Artinya segala yang ada. Baik. Selesai itu maujudat. Adapun dalil nakal, tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala bersifat dengan sama, firman Allah Ta'ala, innani ma'akuma asma'u wa ara. Kata Allah Ta'ala, innani ma'akuma, aku berdua, aku sesungguhnya aku, bahawasanya aku ni berserta dengan kamu. Yang ini menunjukkan ma'iyah Allah Ta'ala, berserta dengan kamu. Berserta macam mana? Mendengar dan aku melihat. Jadi yang ni satu lagi huraian, innallaha ma'ana. Ada Allah ma'ana, itu kita sebut ma'iyah Allah Ta'ala dengan kita kan. Mungkin maujud ni Allah ma'ana, dia ta'aluk ma'iyah. Ta'aluk ma'iyah dengan ilmu, ta'aluk ma'iyah dengan sama, ta'aluk ma'iyah dengan basar, ta'aluk ma'iyah dengan inkishaf. Inkishaf dengan idrak. Itu ma'iyah Allah Ta'ala. Jadi antara ma'iyah Allah Ta'ala ni ilmu. Allahumma salli ala apa dia sebut, ya'lamu ma tu, ya'lamu ilmu betul. Kalau bab ilmu tahu mana, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Ta'ala ya'lamu tu menunjukkan inkishaf bab ilmu, ma bainihim, apa yang ada depan kita, maksudnya dia ada hadapan, wa ma khalfahum, apa di belakang, maksudnya hak dulu akan datang. Kalau dulu akan datang dia tahu, sekarang macam mana? Ma'iyah dia bab ilmu, ma'iyah dia dengan sama, ma'iyah dia dengan basar. Aku beserta kamu mendengar dan aku melihat. Apa makna mendengar melihat? Nyata inkishaf dengan mendengar aku, inkishaf dengan melihat aku. Atas kata ulama tafsir, makna sama atas kata ta'aluk inkishaf, itu huraian inkishaf. Satu kita faham macam ni, kita baca tafsir baru kita akan faham. Padan dalam tafsir cerita macam ni, faham dalam tafsir cerita macam ni. Pasal prinsip
Akidah ni kita faham, tak susah kita nak faham tafsir yang cerita-cerita bab akidah. Senang je faham, insya-Allah. Dah faham pula, faham betul, pasal dah ada prinsip. Dan lagi firman Allah Taala, ayahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala. Artinya ayahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Yang tadi tu innani, yang tu innani, inni ma'akuma. Ini ke innani? Ini bukan innani ya. Innani anallah tu innani anallah. Inni ma'akuma asma'u wa ara. Inni ma'akuma. Ini. Baik, ayahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala. Artinya, adakah menyangka mereka itu, mereka tu apa? Manusia bahawasanya tak ada nyanyi mana tu pasal innama anna tu anna. Aku tiada, adakah menyangka mereka ni aku tiada mendengar akan rahsia gerak hati mereka itu, dan bagi mereka itu, dan bagi mereka itu, bahkan bahawa aku dengar juga bala. Adakah menyangka aku tidak mendengar akan rahsia gerak hati, itu sirrahum, dan bagi mereka itu ada tertinggal tu. Lama sama tak? Terjemah tu lah. Dan bagi mereka itu bahkan bahawa aku dengar juga. Adakah menyangka mereka itu bahawasanya aku tiada mendengar rahsia gerak hati mereka itu, dan bagi mereka itu bahkan bahawa aku dan bagi mereka itu wanajwahum, bahkan bahawa aku mendengar. Itu je lah Ustaz. Macam tu je, sama kan? Kalau ikut rahsia hati itu terjemah sir, la nasma'u sirrahum wa najwahum. Najwa ni bisik. Jadi dan bisik mereka itu, bagi, baka, biki, tak kerti nak baca tu. Bisikkan bagi mereka itu. Bisikkan lah, kalau ikut ada perkataan tertinggal apa, kata la'ala sawab, sepatutnya ada bisikkan. Gerak hati itu sir, dan najwa tu bisikan bagi mereka itu. Ada bisikan lah, ada perkataan bisik tertinggal tu. Bisikan bagi mereka itu. Duk bisik-bisik-bisik, duk ingat Allah Ta'ala tak dengar. Okey. Dalam hati boleh dengar, tambah bisik. Okey. Jadi dalam hati bukan ada suara. Yang tu lah cara-cara ulama ambil istinbat. Kata maujud apa? Pasal di atas kata benda dalam hati bukan benda bersuara. Untuk macam mana dia boleh dengar? Pasal dalam hati ni maujud tak maujud. Macam saya yang sebut dengan cara mudah itulah kan. Bila maujud, kalau itu Allah Ta'ala dia dengar. Jadi apa yang lagi termasuk dalam dengar dia kalau dia dengar dalam hati? Tentulah apa saja yang ada. Kalau dalam hati pun dia dengar, jasad itu dia dengar. Kenapa pula? Nyatanya dalam hati dengan jasad, jasad ni nyata lagi. jasad lagi maujud lah. Lagi maujud. Dalam hati pun maujud. Yang dalam hati pun boleh maujud, dia dengar. Jasad dia dengar. Bau dengan dalam hati mana lagi mudah detect? Bau. Jadi mana yang Allah Ta'ala idrak lah istilah. Dia inkishaf tak bau. Pasti. Kalau dalam hati pun dia inkishaf, tu cara yang ni dipanggil ambil faham syarahan tafsir menggunakan kaedah qiyas. Qiyas aulawi, qiyas mafhumul fahwa, istilah dia. Apa dia mafhum fahwa ni? Qiyas aulawiyah. Kalau dalam batin yang tak ada siapa tahu melainkan Allah aja, yang tu pun dia dengar. Jadi yang zahir, yang makhluk zahir ni boleh dengar, boleh kesan, lagilah dia dengar. Jadi apa bahasa nak disebut, itu yang ulama create bahasa dipanggil istilah maujudat. Selagi maujud, semua Allah inkishaf, nyata dia. Itu sekali lalu kaifiat nak tunjuk kata macam mana ulama boleh create istilah tu. Kita lu orang benda kalau betul Allah Ta'ala apa dalam hati, dia dengar apa bisikan. Dia dengar bisikan dalam hati. Jasad kita dia dengar tak?
Dia dengar dalam hati je. Dia faham itu lah. Ulama itu lagi mereka cerah fikiran, arif sungguh. Cara dia memfaham dan cara mereka istinbat, masya-Allah. Memang beyond, di luar kemampuan kita. Kita tengok, hebat, tajam fikiran mereka. Cara memaham Al-Quran. Nanti cara istidlalnya. Jadi kalau dalil Quran tu tang mana tu? Asma'u. Tadi tang asma'u wa ara. Yang ni Allah nasma'u sirrahum wa najwahum. Adakah mereka menyangka kami tak dengar apa yang rahsia hati, begitu juga bisikan mereka? Kata Allah Ta'ala, bala. Bahkan sebenarnya Allah Ta'ala dengar belakang. Jadi dengar dengan mana apa? Nyata yang dalam hati, inkishaf. Baik. Maka nyatalah bahawasanya rahsia gerak hati itu tiada bersuara. Okey. Maka didengar oleh Allah Ta'ala juga. Siap. Adapun dalil akli, tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat sama. Okey, ni dalil akal sikit. Kan saya sebut tadi, kalau nisbah akal, keupayaan nak fikir tak kuat kan. Tapi dah ada dalam Quran, cari macam mana kaedah nak untuk ta'akulkan memang sabit sifat dengar Allah Ta'ala. Macam ni kaedah dia. Apa dia? Cara berfikir dia. Jikalau tiada bersifat dengar, nescaya dia bersifat sebaliklah. Apa? Tuli macam mana? Sifat nak kurang. Takkan Allah dia sempurna, dia ilah, tapi dia tuli. Tak kena. Macam itulah juga sebut Allah Ta'ala dia sempurna, tapi dia tak bau, tapi dia tak menyentuh, dia tak merasa. Tak ada idrak pada dia. Tu mustahil. Tapi tak ada nas. Bila tak ada nas, sedangkan yang tu sifat kamalat tawakuf. Itu jumhur sebut. Itu sikit ke bab membau. Sifat idrak ada 3 tu, membau, menyentuh, merasa. Baik, maka tuli itu sifat kekurangan. Maka kekurangan kepada Allah Ta'ala itu mustahil. Maka nyatalah wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan sama. Katakan tu ya, kaedah berfikir dia. Jadi kalau itu ada sebab mendengar ya. Tapi sekali lagi ya, kita sebut tadi apa dia, kekuatan nak berdalil kesamaan ni dengan kekuatan akal untuk kudrat iradah ilmu hayat jauh sangat bezanya. Pasal apa? Kudrat iradah ilmu hayat satu didahulukan 4 ni berbanding dengan sama asal kalam. Pasal apa? Pasal 4 ni ternafi satu, ternafi 4. Tapi sama asal kalam dia pasal nas ada sabit kan pada Allah Ta'ala. Pasal apa? Dia sifat kamalat. Kalau tak sifat sama, tak sifat basar, tak sifat kalam, percaya dia tuli, buta, bisu. Subhanallah. Itu bila yang tu mustahil, tentulah dia mendengar, melihat, kata-kata. Itu saja sebut dalil ke depan. Begitu juga yang kita dah sebut idrak tadi. Allah Ta'ala dia membau tak, menyentuh tak, merasa tak? Kalau dia tak berbau, tak menyentuh, merasa, maksudnya dia ni apa, tak bau lah, tak ada bau, tak ada sentuh, tak ada rasa. Ni sifat kekurangan. Untuk macam mana? Sifat kekurangan mustahil pada Allah Ta'ala. Makhluk pun kalau tak membau, kurang. Tak adalah kurang ekstrim punya kurang kan. Satu keperluan yang sangat besar, tak bau ni, tapi tak ada, memang kurang. Memang ada kekurangan itu. Jadi kesempurnaan ni ialah membau, menyentuh, merasa. Itikadkan sabit ada, tapi nak bilang sifat tawakuf. Jangan nafi Allah Ta'ala tak bau, Allah Ta'ala tak rasa, Allah Ta'ala tak sentuh. Jangan nafi apa yang kita di luar di pengetahuan kita. Pasal sipir ulama sebut umum ada apa dia? Allah mesti bersifat dengan segala sifat kamalat dalam bab ketuhanan untuk melayakkan dia jadi Tuhan. Dengan tu dia tak hajat pada satu. Kalau dia tak bau, maksudnya dia perlu sesuatu lain untuk membaukan dia. Kan tak kena tu. Sikit itu. Yang tu saja nak lajakkan dari si kaedah ke berfikir tu yang dibuat berdalil akal kat sini. Siap. Keenamnya mendengar. Keenamnya daripada sifat mani itu basar. InsyaAllah sambung itu. Ada soalan? Tak makna apa, tawakuf dia? Tawakuf dengan mana? Bukan, tawakuf mana wakaf berhenti kan. Jadi kita tawakuf, maksudnya kita tak sembang bab tu. Kita tak bahas bab tu.
kita isbatkan atas bilang sifat idah, bahasa yang sama kita isbatkan Allah bersifat sempurna, antaranya idrak. Itu maksud aku. Macam mana? Mutasyabihat ni apa yang mudah kita faham? Makna mutasyabihat tu, mutasyabihat ni adalah ayat-ayat Quran ataupun hadis, atau istilah ulama sebut macam ni ya, ayat Quran ataupun hadis yang dalam pada ayat itu ataupun hadis tersebut ada menceritakan berkenaan Allah Ta'ala, tetapi secara zahir terjemahan hadis tu dia ada percanggahan dengan dasar-dasar akidah daripada ayat muhkam, daripada ayat-ayat yang terang jelas bab-bab ketuhanan. Itu dipanggil mutasyabihat. Allah ada mata, Allah ada muka, Allah ada tangan, kan? Macam tu sikit lah. Allah turun, Allah naik, Allah berpindah, Allah datang daripada sana kemari. Allah muka macam rupa Nabi Adam. Allah tiupkan roh dia, Allah tiup roh dia, habis roh dia, Allah cahaya, Allah lupa. Macam tu mutasyabihat. Kalau nisbah ke bab ketuhanan tak masuk akal. Walaupun tu nas ada, bercanggah pula, dia bukan saja tak masuk akal, bercanggah pula, berlaku istilahnya kontradik, kan? Jadi macam mana nak selesaikan ta'arud ni? Mesti kena selesai. Atas soalan mutasyabihat tu apa? Itulah mutasyabihat. Macam saya kata macam ni, katalah pakcik Dolah, katalah orang kaya, saya pinjam nama sekejap ya, orang kaya, jutawan, simpanan ada 200 juta misalnya, tanah 1000 ekar, sawit berhektar-hektar, bantuan bantu bagi miskin tak terkata. Contoh saya bagi syair betul itu sikit lah. Tapi ada orang kata dia miskin, dia kedekut, minta sedekah, tapi kaya. Macam mana ni? Macam mana ni? Mutasyabihat. Contoh, memang kaya tapi miskin. Kena tanggung. Miskin ni bukan miskin kata. Miskin apa? Mungkin miskin jiwa. Tapi bukan Pakcik Dolah ni ya. Pakcik Dolah lain ya. Macam mana nak selesaikan kontradik antara dia juta-juta ni, dia miskin. Miskin apa? Miskin dengan mana? Kesian. Maksud apa? Sembahyang tak boleh, tutup aurat tak boleh, pakai seluar pendek, pakai seluar bawah boxer, pakai seluar boxer, masuk kereta pakai spender. Alamak. Contohlah, waktu maghrib apa duk raya kata kesian, miskin. Apa makna miskin? Kesian. Miskin dengan mana kesian, bukan miskin dengan mana tak ada kata. Boleh. Miskin tadi apa? Bakhil. Bakhil apa? Bantuan tak terkata, bantuan bagi miskin. Bukan bagi RM50, seorang 500 dia bagi. Huish. Ni bakhil. Bukan bakhil makna bakhil harta. Dia bakhil apa? Dia bakhil masa dia untuk Allah Ta'ala. Boleh pergi masjid, boleh pergi ngaji. Mesti syarah macam tu je. Kau tak betul. Ayat ni betul, tapi macam mana nak betul dengan dia? Tu bandingan ke ayat Quran mutasyabihat situ lah. Ayat Quran takkan tak betul. Betul macam mana nak buat yang ni? Kata Allah Ta'ala tak menyerupai baharu, mukhalafah lil hawadis. Macam mana nak faham ayat Quran ni supaya jadi betul? Kau syarahkan bagi betul. Habis-habis tak kerti macam mana? Mesti ada makna miskin ni, bakhil ni. Pergi satu ni saya sebut. Miskin, bakhil, kedekut. Bakhil, kedekut apa? Contohlah lagi contoh kan. Jadi macam mana selesai? Habis-habis tidak ada. Mesti ada makna. Minta sedekah ni. Minta sedekah. Dia miskin, kesian. Mana kesian? Apa? Bakhil apa? Dia bakhil masa dia. Untuk orang Ta'ala, untuk pergi mengaji, untuk sembahyang. Bakhil lah, zikir pun tak boleh, sembahyang tak boleh, mengaji tak boleh. Dia bakhil masa, walaupun tak bakhil harta. Miskin, minta sedekah, gila dunia.
Dalam duk kaya-kaya tu duk meminta-minta lagi isi borang, minta tanah lagi 1000 ekar, 1000 ekar, 1000 ekar, 1000 ekar. Duk meminta-minta, duk minta sedekah lagi. Ya Allah. Tak cukup-cukup. Minta sedekah lagi. Walaupun kaya, duk minta-minta lagi. Duk meminta-minta lagi. Jadi syarah lagi betul. Yang itulah sikit sekali lalu bahasa tu. Apatah lagi pada Allah Ta'ala, lagilah kena betul kan. Takkan berakidah dalam masa yang sama Allah Ta'ala ni menyalahi baharu tapi Allah Ta'ala ada muka, Allah Ta'ala ni menyalahi baharu tapi ada mata, Allah Ta'ala ni menyalahi baharu tapi duduk di atas, Allah Ta'ala menyalahi baharu tapi duduk turun naik langit dengan turun ke bumi. Benda ni macam mana dia longgok setempat ni, mutasyabihat, kena cari jalan nak selesaikan dia. Ulama' dah selesai. Itulah sekali lalu mutasyabihat tu. Dengar ni maksudnya kalau kat sini terbuka dengan makna nyata, terang, jelas kan. Kalau ke makhluk ni nak guna istilah mendengar maksudnya dengarlah, maksudnya menerima gelombang bunyi ditampan oleh telinga, masuk lubang telinga, menggetarkan gegendang, digandakan dengan 3 tulang, masuk dalam koklea, dihantar ke saraf, pergi ke cerebrum, menterjemahkan gelombang bunyi tersebut. Kalau nak guna nyata, terang, jelas ni tak boleh. Tak boleh ya? Kita dengar mana terang nyata, duk dengar ni pun tak terang nyata. Kita nak faham tu. Ya, kadang kita dengar dengan mana tu lah gelombang. Allah dengar inkishaf. Bahasa lain dengar dengan mana nyata. Yes. Yang segala yang mawjud ni kalau kepada makhluk ni boleh kita kata benda yang boleh dicapai oleh panca indera yang 5 tu. Segala benda yang mawjud kan. Antara mawjud tu benda yang dicapai oleh panca indera yang 5. Tapi ada benda yang panca indera tak boleh capai, tapi masih mawjud. Oksigen, virus, coronavirus, Allah Ta'ala dengar. Tak nampak. Mawjud. Panca indera yang 5 tak boleh terima. Tapi Allah inkishaf. Tapi kalau pada makhluk ni kita kata benda yang mungkin mawjud lah. Kalau disebah pada mungkinan yang 4 tu, Allahumma salli dia termasuk dalam mungkinun mawjudun. Dia adalah ta'alluq ma'iyah tu. Bila ta'alluq ma'iyah tu yang ma'iyah bisama', ma'iyah bil basar, ma'iyah bil ilmi. Tu ulama guna istilah tu. Dia bukan sebarang ni membuat istilah tu. Dia mesti benda yang sudah ada kan. Memang ada, bukan sudah ada. Memang ada, bukan sudah ada. Memang ada. Kalau ada makan sekarang ni ada datang ke bumi. Bukan sudah ada, duk ada, sedang ada. Yang present, hadir. Kalau sudah ada, Maklum ba'dal mawjud. tu ba'dun mawjud. Itu dah maklum, itu bukan ta'alluq sama. Benda yang ada kan, jangan benda yang ada ke bumi. Ya. Mana benda wajibat, benda wajib ni dengan benda mawjud. Apa benda wajibat dengan mawjud kan. Maksud takluk ni. Wajibat memang mawjud. Jaizat jaiz yang mawjud barulah mawjud. Jaiz yang lam yujad tak mawjud. Jadi istilah mawjud ni iktibar mawjud dengan makdum. Kita jumpa dalam bab ilmu itu istilah dia wajibat, jaizat, mustahilat. Itu pandang dari segi hukum akal. Ada benda yang dia wajib, ada mustahil, ada jaiz. Yang ni pandang dari segi mawjud tu sendiri, bukan dari segi wajib ataupun harus dia. Tapi aci mawjud takluk bagi sama' dan basar. Aku beza tamani dengan iradah, berangan-angan dengan kehendak ni adakah benda yang sama? Kita tengok iradah ni dia nak ada ilmu baru kita ada iradah takama tu. Ya. Kalau tamani ni berangan macam mana? Dia ada tak dengan sama ke? Kalau ikut kaedah tamani ni dia adalah satu cuma iradah pada orang nak banding situ ke bahasa iradah dengan tamani je lah maksudnya.
Kalau iradah pada Allah Ta'ala bukan mana hati perasaan, iradah dengan mana taksis. Siap. Kalau iradah kita, kalau kat kita, kehendak kita dengan tamani kita, tamani itu dia lagi atas daripada kehendak. Gitu ke kita, kepada Allah Ta'ala tak ada tamani. Memang pada Allah Ta'ala istilahnya iradah tu pun iradah dengan mana taksir, menentu. Terjemah berkehendak dengan mana menentu. Berhendak tu bukan maksudnya nak makhluk, nak ni, nak bukan. Hendak tu dengan mana menentu, membuat keputusan. Itu maksud kehendak, iradah tu. Kalau kat kita berkehendak dengan tamani, tamani ni dia adalah kehendak yang lagi kuat, yang dengan itu menyebabkan kita akan ada kesungguhan yang teramat untuk membuat satu. Itu panggil tamani. Dia talabu syai'in, Allah SWT lama tak sebut, lupa. Menuntut sesuatu benda yang susah dicapai ataupun mustahil dicapai, itu tamani. Walaupun dia tak ada ilmu sekali tu dia akan menjadi Walaupun tak ada ilmu, kalau pada makhluk dia bukan macam tu bahas dia. Dia cuma atas ilmu, dia bukan kalau tamani atas mana pada, kalau dengan sebab takluk ilmu tu, dia ada ilmu dengan apa yang dia berangan nak, yang dia bersungguh nak tu, dia tamani tu. Walaupun dia tak tahu cara nak dapat macam mana, tapi dia tahu apa benda yang dia nak tu, dan dia berkeinginan yang amat kuat untuk capai hal tu. Misalnya apa? Kalaulah aku jadi jutawan, dia tahu jutawan tu apa, walaupun dia tak tahu nak jadi jutawan tu macam mana. Itu tamani. Itu tamani. Maknanya tamani ni ada pada makhluk. Pada makhluk ada, pada Allah Ta'ala tak ada istilah tamani. Satu dalam Quran kalau sebut la'ala ada ilmu tafsir tak panjang tu saya sebut. Ini tak berhenti pada dulu lah. Itu. Ya. Jadi bagi saya, Ustaz kat luar banyak tak menggunakan istilah. Jadi kita tak faham. Jadi kemarin itu sini hari dengan istilah-istilah ini saya Mengaji apa pun istilah, tajwid pun ada istilah, apa saja, ngaji komputer istilah, ngaji bertukang pun ada istilah. Ni tambah ukur berapa? 25 inci. 25 inci satu hun. Potong tanda 25 inci satu hun. Satu hun. Kau buat apa pun mesti ada istilah. Apa hun. Belum tahu. Masuk tukang, ilmu tukang punya istilah. Curi sikit. Curi. Tukang belajar mencuri. Kau kena belajar istilah tukang. Mutasyabihat tu. Istilah dia istilah. Curi. Yang tu kat sekarang tu. Nak naik kena kuda. Tu kan cik kuda. Kuda bukan. Kuda. Dia ada istilah. Nak buat bing. Istilah. Okey. Okey. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa nabana bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillah. Allahumma salli afdal salatin ala asani makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa midad kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أحسن مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أحسن مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.